Okay, Assalamualaikum. Hari ini cikgu tunjukkan macam mana kita nak lukis keluk permintaan individu. Ikut step dia, okay, yang mesti kena ada dalam keluk tersebut. Okay, step yang pertama, mesti kita buat dia punya paksi. Okay, paksi. Apa dia punya paksi? Kita tengok. Paksi yang pertama, kita macam biasalah, kita nak buat graf kan. Okay, kita ada paksi X, paksi Y. Okay, paksi ini paksi Y dan ini paksi X. Okey. Paksi. Lepas kita buat paksi, apa yang kita nak kena buat ialah okey. Ini yang pertama, paksi. Okey. Kemudian yang kedua ialah label. Label ada, cikgu nak label tu you all mesti kena ingat 4. Apa 4 tu? Yang pertama harga. Harga RM. Kemudian kuantiti. Tapi ingat, kita sekarang buat keluk permintaan, so kuantiti diminta. Okey, kuantiti diminta, unit. Okey, yang kedua, yang ketiga kosong, dan terus buat tajuk keluk permintaan. Kalau ada tertulis keluk permintaan Kia, so tulis keluk permintaan Kia. Okey, kalau tulis keluk permintaan pasaran, so buat keluk permintaan pasaran individu ataupun pasaran. Okey, katakan sekarang cikgu nak buat untuk keluk permintaan individu ya. So cikgu tulis individu. Okey. Ni berubah-ubah. Okey. So yang ketiga. Okey. Yang ketiga kita lukiskan dia punya keluk lah, garisan keluk tu. Maknanya garisan keluk tersebut. Okey, garisan keluk. Ingat kalau permintaan dia hubungan songsang. Okey, songsang. So songsang maksudnya negatif. Kalau negatif dia mencerun, ingat cerun ke bawah. Dia ke bawah ke bawah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey. Apa kiri ke kanan maksud ini? Kiri ke kanan. Kiri, ini kiri kita dan ini kanan kita. Okey. So, dari dia mencerun. Cerun mesti dia cerun dia ke bawah. So, bila ke bawah maksudnya begini. Okey. Maknanya cerun ke bawah. Okey, maksudnya dia mencerun ke bawah. Tapi tak adalah garisan anak panah tu Jangan ada garisan anak panah tu. Okey. So fahamkan dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, dan jangan lupa label dia D. Okey. Lukis garisan keluk ni dan label. Okey, dan label DD. Okey. So inilah nama dia keluk permintaan individu. Okey, bila dah pandai lukis keluk ni, okey, kena pandai cerita. Apa yang you all nampak daripada keluk ni? Okey, yang keempat you all kena pandai ceritakan dia. Ceritakan. Okey, ceritakan. Jadi bila ceritakan, cuba, okey, kita sekarang ni menggunakan kepada tak ada nombor. Tak ada. Bila tak ada nombor, you all kena buat pada titik asal dan titik bila dia berubah meningkat ke atas dan berubah meningkat ke bawah. Okey. Ceritakan tu maksudnya, okey, yang pertama titik asal. Asal tu mesti pada harga asal. P0. Kemudian P1, kemudian P2. Kita buat dua situasi. Katakan P1 ini ialah bila harga harga jatuh. P2 bila harga meningkat. Okey. Ni asal ni yang asal lah. Okey. So bila titik asal, so kuantiti dia pun kosong. Kalau P1 kuantiti 1, dan kalau P2 kuantiti 2. So kita nak buat macam mana? Okey. So pada titik asal, okey, kita namakan dia titik A. Ni titik A, dan P1 kita katakan titik B, dan P2 kita katakan titik C. Okey. So kita pun buat. Okey. So bila kita buat, okey, yang pertama, okey, gunakan, okey, cikgu gunakan pembaris ya, biar nampak ni. Okey, kita tengok titik asal. Katakanlah kat sini titik asal dia ya. Katakanlah titik asal dia di sini. Okey, kena buat garisan putus. Okey, kita kena pandai buat garisan putus kat sini. Okey, katakanlah ini titik asal dia ya. Ini titik asal dia. Okey. So ini adalah titik A. Okey, dan ini P0. Okey. Ini P0 dan ini Q0.
Okey. So sekarang kita nak buat kepada P1. P1 apabila harga semakin berkurang. Okey, so kita pun buat harga apabila semakin berkurang. P1 harga berkurang. So bila berkurang maksudnya dia mesti lebih rendah daripada P0. Betul tak? So dia pun lebih rendah daripada P0. So maksudnya dekat sini lah. Okey. Okey, kita buat garisan putus-putus. Okey. So ini adalah titik B. Pada P1, so dia adalah Q1. So maksud kat sini bila harga jatuh, bila harga menurun, kuantiti yang diminta akan semakin bertambah. Okey, semakin meningkat Okey, kemudian kita buat apabila harga meningkat pula. Okey, apabila harga meningkat, kita tengok. Bila harga meningkat, okey, apa yang berlaku? Okey. Bila harga meningkat, kita tengok dia mesti atas P0. So bila atas P0, okey, dia P2 dan ini pun Q2. Bila harga meningkat daripada asal, okey, so harga yang diminta pun akan semakin berkurang. Okey, dan ini adalah titik C. Okey, kena pandai terangkan yang ini, macam mana dia terbentuk disebabkan daripada cerita yang pasal berkaitan dengan hukum permintaan tersebut. Okey, ingat hukum permintaan. Bila buat untuk individu, ingat hukum permintaan. Okey, apabila harga semakin meningkat, kuantiti yang diminta akan semakin berkurang, dan apabila harga semakin menurun, okey, kuantiti yang diminta akan semakin meningkat. Ni kuantiti diminta lah. Okey, itu saja asalnya. Okey, seterusnya kita nak lukis pula keluk penawaran firma. Okey, macam mana kita nak lukis keluk penawaran firma? Sama juga. Okey, kita gunakan step yang sama. Yang pertama paksi. Okey, kita kena ada paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X dan kita ada paksi Y. Okey. Okey, yang kedua sama. Okey, yang kedua cikgu nak you all label. Label macam biasa mesti kena ada 4 perkara. Okey, pertama paksi Y kita tulis harga. Okey, harga RM. Paksi X kita ada kuantiti ditawar. Sebab sekarang ni kita buat penawaran okey, sekejap cikgu ni. Kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar maknanya dalam unit lah. Okey, dan jangan lupa kosong titik asalan dan jangan lupa keluk penawaran. Tengoklah keluk penawaran kita ni, keluk penawaran apa? Firma apa? Firma A, firma B. Okey, macam sekarang cikgu nak tulis firma firma. Okey, ini lily pens. Okey, label 4 perkara mesti kena ada. Okey. Yang ketiga sama macam tadi juga, bila kita dah ada paksi, ada label, okey, so kita nak lihat, kita nak buat keluk penawaran kita. Bila keluk penawaran kita, dia hubungan dia adalah negatif. Positif. So bila positif dia cerun tadi, dia cerun ke atas, atas dari kiri ke kanan, okey, ke kanan, sama macam tadi, cuma dia daripada sini naik ke atas. Okey, so maksudnya daripada kiri ke kanan, tapi dia ke atas. Okey, tapi dia naik ke atas. Okey, naik ke atas. Jadi inilah keluk penawaran. Okey, jangan lupa label SS. Bila dah ni, kena pandai cerita jugalah macam tadi. 4, kita ceritakan. Okey, ikut hukum penawaran. Okey, bila hukum penawaran kita tahu, okey, kita baca daripada titik asal, daripada harga asal lah. Harga asal dia, kemudian kita buat daripada ke perubahan kepada P1 dan kepada P2. Okey, P2, P1 bila harga meningkat,
Okey, P2 bila harga menurun. Dan kita lihat kepada kuantiti yang ditawar, kesan kepada kuantiti yang ditawar macam mana. Okey, kalau yang P1 ni Q1 lah. Okey. Jika kita nak buat QS ya, kita buat Q1. Okey, Q1 yang ni Q2. Kita lihat kesan dia lah ya. Dan ini Q kosong. Okey, pada harga asal P0, okey. P0 kita tengok pada harga asal P0. Okey, kita nampak kat sini. Inilah kita katakan dia macam sama juga kita buat ni yang asal kita jadikan dia titik A. Okey. Ini adalah titik A. Okey. So ni titik A. Ni Q kosong. Kita lihat titik B pula bila P1. P1 kita harga semakin meningkat ya, harga meningkat. Okey, P1 harga meningkat. Okey, warna biru. Okey. P1 harga meningkat. Okey, harga meningkat. Okey, P1. So ini P1 titik B lah. Okey, so Q1. Okey. Nampak bila harga meningkat daripada harga asal, kuantiti yang diminta juga akan meningkat. Okey. Dan apabila harga jatuh, harga turun, okey. Bila harga turun, kita tengok apa yang berlaku. Okey, kita pada keluk kita kan. Bila harga turun, okey. P2 jadi Q2. Dan apabila harga menurun, okey, kuantiti yang diminta juga menurun. Ini ditunjukkan pada titik C. Okey, ini titik C lah. Okey. So nampak kat sini ini yang menunjukkan hukum penawaran kita. Okey. Hukum penawaran menunjukkan apabila harga meningkat, kuantiti yang ditawar akan semakin meningkat, dan apabila harga menurun, kuantiti yang ditawar juga akan menurun, akan berkurangan. Itu dia perbezaan antara keluk penawaran dan keluk permintaan yang cikgu terangkan pada hari ini.